Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sepanjang kita melalui pandemik COVID-19, isu berkaitan dengan bantuan kepada mereka yang terkesan sama ada kelompok yang sememangnya menerima pelbagai bantuan sebelum ini seperti kelompok B40 ataupun penerima zakat iaitu asnaf, dan apabila COVID-19 melanda negara, kita tahu ramai sekali di kalangan strata ekonomi kita berubah pendapatan dan juga kehidupan mereka. Ada yang dahulu mungkin di kalangan kelompok M40 ataupun T20, tetapi kerana mereka hilang pendapatan, mereka hilang punca perniagaan mereka ataupun mereka terpaksa menerima potongan imbuhan ataupun potongan gaji dari majikan mereka, mereka tidak mampu untuk melakukan perbelanjaan seperti biasa. Mereka ada yang terjatuh terus kepada kelompok B40 ataupun mereka selama ini tidak menerima sebarang bantuan, tetapi sepanjang 18 bulan ini mereka terpaksa merintih ataupun memohon untuk mendapatkan pelbagai jenis bantuan sama ada yang sedia ada ataupun bantuan-bantuan segera yang dikelolakan oleh badan bukan kerajaan seperti NGO, badan-badan swasta, termasuk juga dari pusat-pusat zakat dan seumpamanya. Jadi untuk melihat bagaimana prestasi Lembaga Zakat Selangor sepanjang 18 bulan ini, apakah yang mereka pelajari dan mereka cakna melihat daripada hasil kutipan zakat dan juga proses pengagihan, adakah ia berlaku cara menguruskan zakat di negeri Selangor antara negeri yang termaju di negara kita, dan kita tahu juga populasi yang terbesar umat Islam ataupun rakyat berada di kawasan Lembah Kelang ini. Jadi saya akan bersama Tuan Saiful Yazan M. Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Cik Saiful, apa khabar? Waalaikumsalam Tuan Haji, Alhamdulillah, sihat. Ya, kita tahu dari paparan Esrawani dan juga rakan-rakan media yang lain, Lembaga Zakat Selangor memang aktif sepanjang 18 bulan yang lalu. Tetapi bagi Cik Saiful sendiri dan juga rakan-rakan keluarga Pusat Zakat Lembaga Zakat Selangor, apa yang boleh dikongsikan? Keperitan, kesusahan dan juga caknanya Lembaga Zakat Selangor kepada golongan B40 dan juga asnaf yang mereka terpaksa melalui mungkin keadaan yang tidak pernah mereka fikirkan akan berlaku sepanjang 18 bulan yang lalu. Ya, terima kasih Asrawani kerana menjemput saya pada hari ini mewakili Lembaga Zakat Selangor, yang mana kalau kita lihat sepanjang pandemik sejak Mac 2020, kali pertama PKP 1.0 diumumkan. Secara tak langsung menjadi cabaran kepada Lembaga Zakat Selangor. Pertamanya, kami perlu memastikan bahawa kutipan kami memenuhi ataupun mencapai target, kerana bajet tahunan kami telah merumuskan berapa keluarga asnaf yang patut kami santuni. Alhamdulillah, pada tahun lepas, walaupun secara persentage, kerana sejak 2010 peningkatan kutipan kami adalah 6 hingga 14%. Tetapi tahun lepas kita lihat penurunan menyusut lebih kurang 3% dari segi kutipan. Walau bagaimanapun, dari segi keseluruhannya, kutipan kami masih meningkat pada tahun 2020, yang mana kami mengutip 913 dan mengagihkan 867.2 juta. Ini seiring, walaupun kutipan dikatakan banyak, tapi seiring dengan peningkatan asnaf yang mendadak disebabkan pandemik ini, maka kami laksanakan beberapa program bagi memastikan bahawa asnaf-asnaf yang terkesan, asnaf sedia ada yang terkesan dan juga asnaf-asnaf yang baru, ataupun mereka yang jatuh di bawah kategori miskin sementara dapat kami santuni. Pada tahun 2010 kami mulakan dengan bantuan khas COVID-19 yang kami sebut sebagai BKC 19. Ini adalah selain daripada asnaf sedia ada yang kami santuni, hampir 60,000 keluarga pada tahun lepas, yang mana kami jalankan program-program sedia ada. Di waktu yang sama kami memperkenalkan apa yang kami sebut seperti yang saya nyatakan tadi, BKC 19,
yang mana kami menyediakan bantuan one-off kepada mereka-mereka yang terkesan, termasuklah mereka yang hilang pekerjaan, peniaga-peniaga yang tidak boleh berniaga, pemandu bas, pemandu teksi dan sebagainya terkesan, yang mana kami mula menyediakan bantuan secara online untuk dipohon pada 21 hari bulan Mac 2020, dan kami mula mengeluarkan bantuan kepada mereka antara 300 hingga 500 satu keluarga bermula pada 27 dan 28 bulan Mac, yang mana program ini dengan bajet 15 juta kami berjaya membantu 25,000 keluarga pada ketika itu pada PKP yang pertama. Kemudian kami waktu pandemik ini berterusan, kami mulakan bantuan yang kami sebut sebagai bantuan alternatif insan terkesan, yang mana kami menyediakan bantuan untuk mereka yang jatuh miskin sementara ini, yang kami sebut sebagai BAID, bantuan alternatif insan terkesan, yang mana kami menyediakan bantuan kepada mereka-mereka golongan rentan sama ada B40, M40 dan paling mengejutkan ada di kalangan mereka juga T20, yang mana apabila mereka memohon secara online, kami akan membantu mereka dalam tempoh 6 bulan, yang mana kami rasakan golongan ini akan mula mendapat pekerjaan semula selepas 6 bulan ataupun boleh memulakan perniagaan mereka semula selepas 6 bulan. Maka kami membantu mereka dengan permulaan 500, kemudian 500 lagi, dan sebelum 6 bulan kami bantu lagi dengan 500, mana maksimum 1,500. Dan apabila selesai 6 bulan, kami akan melihat semula keluarga ini. Jika mereka telah mula berniaga ataupun mula mendapat pekerjaan, kami akan hentikan bantuan tersebut. Dan jika mereka gagal memulakan perniagaan ataupun mendapat pekerjaan, kami akan mendaftarkan mereka sebagai miskin yang berdaftar dalam sistem kami, yang mana kami akan bantu mereka secara berterusan. Kemudian apabila kerajaan mengumumkan pada tahun 2021 PKP 3.0 bermula bulan Jun 2021, pada 2 Julai 2021 kami memperkenalkan apa yang kami sebut sebagai Zakat Selangor Peduli, yang mana Zakat Selangor Peduli ini kami menyediakan empat agenda, yang mana kami cuba membantu asnaf sedia ada, kemudian kami juga membantu golongan rentan, kami juga membantu institusi agama yang terkesan, juga kami menyediakan bantuan khas daripada wang pengurusan kami untuk membantu frontliner, hospital, PPB, CAC dan sebagainya, yang mana melibatkan 19 inisiatif yang dan kos melibatkan 59.3 juta, yang mana kos bantuan ini kami sediakan bagi mereka-mereka yang terkesan disebabkan pandemik. 69.3 juta, yang mana melibatkan 59,322 penerima, dan bantuan ini berterusan sehingga hujung tahun ini, yang mana setakat ini kami mengeluarkan bantuan hampir 40 juta kepada mereka-mereka yang terkesan. Secara detailnya kami menyediakan contohnya untuk asnaf sedia ada, kami menyediakan juga bantuan-bantuan tambahan kepada mereka yang melibatkan 37,122 penerima, melibatkan 27 juta. Kami juga menyediakan untuk mereka-mereka golongan rentan yang terkesan yang melibatkan hampir 11 juta, melibatkan 15,200 penerima. Untuk institusi agama kami menyediakan 30.6 juta, melibatkan 431 institusi dan 7,000 penerima. Dan akhir sekali kami menyediakan wang amil ataupun wang pengurusan untuk membantu frontliner, termasuklah pusat-pusat penilaian COVID-19, pusat-pusat vaksinasi dan juga bantuan-bantuan khas kepada hospital, antaranya RM800,000 kami berikan kepada 12 hospital di seluruh Selangor, yang mana antaranya adalah untuk menyediakan pusat-pusat fasiliti untuk mengendalikan jenazah-jenazah mereka-mereka yang meninggal dunia disebabkan COVID-19. Saiful Yazan, menarik, dan kita mengucapkan tahniah dengan pendekatan di luar kotak apabila terpaksa melihat statistik baru mereka yang miskin. Mengejut, strata ekonomi mereka berubah daripada mereka tidak menerima sebarang bantuan zakat ataupun dalam kategori asnaf, mereka
dapat menerima daripada Lembaga Zakat Selangor. Tapi mungkin kami nak tahu juga dari pengalaman Lembaga Zakat Selangor, bagaimana mengenal pasti kelompok yang di kalangan T20 ataupun M40 ataupun mereka yang tidak pernah menerima agihan asnaf zakat Lembaga Zakat Selangor ini, tetapi diberi bantuan, sama ada bantuan one off ataupun bantuan seperti yang dikatakan tadi sepanjang 6 bulan itu sehinggalah mereka mampu berdikari dan menguruskan pendapatan mereka sendiri. Bagaimana pendekatan dan juga keprihatinan Lembaga Zakat Selangor mendekati ataupun mengenal pasti kelompok ini? Mungkin boleh dikongsikan sedikit. Okay. Dalam kami amat mengucapkan terima kasih kepada semua agensi, sama ada agensi kerajaan, NGO, dan juga orang perseorangan yang menjadi mata dan telinga kepada Lembaga Zakat Selangor. Terutama sekali kami ada menyediakan 2,000, selain daripada kaki tangan kami di luar sana, kami ada 2,000 penolong amal karya di seluruh masjid dan surau di Selangor. Dan kita juga bersama-sama dengan NGO yang sedia menyalurkan maklumat kepada kami bagi kami mengenal pasti mereka yang terkesan. Juga pihak Polis Diraja Malaysia yang bersama kami, yang mana 16 ibu pejabat polis daerah yang kami bekerjasama dengan mereka menyediakan bantuan kotak-kotak makanan yang sedia untuk dihantar kepada rumah-rumah mereka yang mengangkat bendera putih ataupun menerima laporan terkesan disebabkan oleh pandemik. Di waktu yang sama, apabila kami mengadakan program ini, kami wawarkan melalui sama ada media sosial dan juga surat khabar, yang mana kami menyediakan saluran khas untuk mereka mohon, antaranya zakat online dan zakat Selangor Peduli, yang mana pada peringkat awal kami menerima banyak permohonan yang mana kami tapis dan kami menghantar bantuan secepat mungkin. Kerjasama dengan NGO yang saya sebutkan tadi juga mempercepatkan proses penyampaian kami kepada mereka-mereka yang terkesan. Contohnya, saya beri makluman tadi tentang kerjasama dengan PDRM, yang mana dengan community policing yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia, maklumat tentang mereka yang mengangkat bendera putih ataupun mereka-mereka yang memerlukan di luar sana dapat kami santuni secepat mungkin. Ini tidak termasuk tim kami yang kami sediakan, yang kami namakan sebagai Skuad Sadina Omar, yang bergerak 24 jam di seluruh Selangor apabila mendapat maklumat tentang gelandangan, tentang mereka-mereka yang terkesan ataupun mereka-mereka yang menghadapi masalah tak kala pandemik yang melanda. Waktu yang sama, kami bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang mana mereka ini sebelum ini adalah pembayar zakat di Lembaga Zakat Selangor. Dan apabila berlaku pandemik, sebahagian daripada syarikat ini terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Jadi kami kembali kepada syarikat-syarikat ini bersama dengan sumber manusia mereka untuk mengenal pasti mereka-mereka yang diberhentikan ataupun diberikan gaji separuh oleh syarikat, yang mana kami terus menyantuni mereka dengan data-data yang diberikan oleh syarikat-syarikat yang selama ini menyokong Lembaga Zakat Selangor, tapi apabila berlaku pandemik, mereka juga terkesan, dan sebahagian daripada penerima zakat ini adalah mereka-mereka yang memotong gaji mereka untuk menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Jadi waktu yang sama kami pergi ke persatuan pemandu teksi, persatuan pemandu bas kilang, persatuan pemandu bas sekolah, kepada asatizah, kepada PITAS. PITAS ni adalah persatuan yang melihat kebajikan tahfiz-tahfiz di Selangor, yang mana apabila kami menemui mereka, contoh saya nyatakan tadi PITAS, tahfiz di Selangor, yang mana mereka ini terkesan disebabkan berlakunya pandemik ini, kami dapat data daripada mereka dan alhamdulillah kami setakat ini dapat membantu 100 tahfiz di Selangor yang kami menyediakan bantuan untuk menyelesaikan hutang utiliti dan lain-lain sebanyak 5,000 satu tahfiz, dan juga kita membantu 1,000 guru tahfiz di Selangor yang terkesan disebabkan pandemik. Jadi cara kami mengesan mereka-mereka yang terkesan ini sama ada bekerjasama dengan NGO melalui saluran-saluran sedia ada yang kami ada seperti SSU dan juga penolong amal karya, juga agensi kerajaan seperti PDRM, JKM dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih dan kami percaya bahawa semangat
saling melengkapi ini amat penting, terutama sekali dalam mengatasi ataupun menyantuni mereka-mereka yang terkesan disebabkan pandemik, tanpa perlu berlumba siapakah yang membuat kerja, tapi adalah lebih penting bagaimana kita memastikan tidak ada mereka yang terkicir dan memastikan makanan ada di atas mereka, atas meja mereka-mereka yang terkesan di Selangor. Cik Saiful Yazan, bagaimana reaksi Lembaga Zakat Selangor di kalangan masyarakat yang mungkin tidak pernah berurusan dengan Lembaga Zakat Selangor dan mereka membuat anggapan dan persepsi bahawa Lembaga Zakat Selangor ini banyak birokrasi, terlalu perlahan membuat orang kata pun permohonan diselesaikan ataupun diluluskan, terlampau sukar untuk menemui pegawai-pegawai ataupun amil-amil zakat di seluruh negeri Selangor. Adakah ia benar ataupun mungkin ada jawapan di pihak Lembaga Zakat Selangor? Okey, setiap pemohon di Selangor kita ada perbezaan antara, saya dah sentuh tentang perbezaan antara zakat dan sedekah. Okay. Kalau kita lihat sedekah wajib ni adalah zakat dan sedekah sunat ni sedekah yang kita berikan kepada tidak kisah golongan mana, tetapi zakat ini perlu diberikan kepada 8 golongan asnaf seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi zakat ini kami pada ketika kami ada garis panduan yang kami perlu ikut. Dan juga kami tertakluk kepada audit dan sebagainya, sama ada audit negara ataupun audit-audit lain. Jadi apabila kami menerima permohonan daripada masyarakat ataupun mereka-mereka yang memerlukan bantuan, kami memerlukan dokumen bagi memastikan bahawa kami membantu mereka-mereka yang layak seperti yang dinyatakan oleh garis panduan. Kalau kita ikut apa Tuan Haji, kalau kita ikut dalam social media ataupun mana-mana media, ada yang menyalahkan zakat disebabkan mudah sangat memberi bantuan, ada yang menyalahkan zakat sebab tidak mudah memberi bantuan. Tapi sebenarnya hakikatnya, contoh apabila berlaku pandemik, kami mengurangkan keperluan dokumen. Contohnya apabila mereka menghantar dokumen tidak perlu sedetail sebelum ini, contohnya tanpa perlu mendapat Pesuruhjaya Sumpah dan sebagainya, tapi kami memerlukan sekurang-kurangnya IC, contoh dia buang kerja dan sebagainya untuk membantu kami membuat penilaian terhadap permohonan. Waktu sama jika kami gagal mendapat dokumen seperti yang kami minta melalui online, kami akan cuba menghubungi mereka melalui telefon ataupun jika tidak dapat dilaksanakan, kami akan pergi ke rumah-rumah mereka untuk bagi memastikan bahawa mereka yang memerlukan bantuan ini dapat kami santuni. Sebenarnya bantuan cara kami menyalurkan bantuan ini tertakluk pada jenis bantuan. Contoh kalau bantuan sewa rumah, kami ada 14,800 rumah yang kami sewakan kepada asnaf di negeri Selangor. Banyak sebenarnya, 14,800 rumah yang kami sewakan dan kami letakkan keluarga-keluarga asnaf di sini. Contohnya untuk menyelesaikan bantuan sewa rumah ini, kami memerlukan persetujuan daripada tuan rumah dan perjanjian antara asnaf ini dan tuan rumah, kerana kami akan terus membayar sewa ini kepada tuan rumah. Itu salah satu contoh kenapa kadang-kadang bantuan ini memerlukan sedikit masa. Tetapi waktu yang sama kami menyediakan bantuan kecemasan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Yang mana mereka yang memerlukan ini boleh pergi ke mana-mana cawangan dan kami membenarkan ketua cawangan di situ untuk membuat keputusan untuk mengeluarkan bantuan kecemasan pada hari yang sama dengan minimum requirement atau minimum dokumen. Yang mana ini kami membelanjakan hampir 54 juta setiap tahun untuk bantuan kecemasan dan runcit ini. Jadi kalau selalu diwawarkan bahawa sukar untuk memberi bantuan, sebenarnya memang sesetengah bantuan itu memerlukan dokumen dan memerlukan masa untuk disalurkan. Tetapi bantuan-bantuan tertentu, bantuan awal biasanya kami terus memberikan secepat mungkin bagi memastikan
mereka-mereka yang dalam kesulitan ini dapat kami bantu secepat mungkin. Jadi kesimpulannya, cara penilaian itu bergantung kepada jenis bantuan. Ya, kami ada beberapa ratus jenis bantuan. Yang paling besar yang saya ingin nyatakan di sini adalah bantuan keuangan bulanan yang hampir 200 juta setiap tahun, dan ramai mendapat manfaat daripada bantuan ini. Dan dokumen yang kami perlukan itu adalah untuk memastikan bahawa bantuan itu disalurkan kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan. Dan kami mengharapkan masyarakat sebelum memviralkan sebarang isu, rujuk kepada kami, kerana setiap kali di Selangor ini, setiap kali perkara yang diviralkan, kebanyakan mereka yang diviralkan itu adalah sememangnya asnaf yang dibantu oleh Lembaga Zakat Selangor. Jadi kami mengharapkan sama ada NGO atau orang-orang perseorangan, apabila terjumpa kes-kes sebegini, maklumkan kepada kita. Dan sebenarnya macam saya katakan tadi, kebanyakan mereka memang asnaf yang berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor. Cik Saiful, satu perkara lagi di kalangan masyarakat dan umat Islam ketika era orang susah sekarang ini, mereka mungkin ada sedikit kekeliruan antara zakat dan juga sedekah. Tadi Cik Saiful dah jelaskan perbezaan yang ketara. Mereka rasa mereka ada sedikit kata pun kelebihan harta dan juga wang ringgit. Mereka lihat di kalangan jiran tetangga mereka, di kalangan ahli karya mereka ataupun rakan-rakan sekerja mereka yang sukar, yang susah, mereka terus menyalurkan bantuan segera berbentuk sedekah ataupun infak, dan mereka merasakan mereka sudah selesai membayar zakat tanpa mereka membayar seperti biasa di Lembaga Zakat Selangor. Mungkin Cik Saiful boleh jelaskan mengapa perkara ini perlu difahami oleh masyarakat bahawa zakat itu kewajipannya dibayar di lembaga zakat yang di bawah kelolaan ulil amri ataupun pemerintah, tetapi apabila kita bersedekah ataupun infak sama ada di kalangan ahli keluarga, jiran tetangga dan juga sahabat anda, itu juga perlu dilihat dari perspektif yang sebenarnya. Mungkin Cik Saiful ada jawapan sedikit. Tuan Haji, sebenarnya macam tadi saya sebutkan bahawa kita ada sedekah wajib, sedekah tadi yang sunat, ya. Yang mana sedekah sunat ini boleh diserahkan kepada mana-mana yang kita nak serahkan, dan utamanya selalunya kita berikan kepada ahli keluarga kita dekat. Dan kalau kita lihat kebanyakan kes di Lembaga Zakat Selangor ini, kami melihat dengan wang zakat yang kami kutip itu, kami melihat sustainability satu, kedua adalah continuity. Yang pertama, kita nak pastikan bantuan yang diberikan ini adalah berterusan, tidak one off. Ya. Kebanyakan kes sedekah ini adalah one off. Jadi di Zakat Selangor ini kami melihat continuity end to end. Bukan saja ketua keluarga, kita juga akan melihat isteri ketua keluarga tersebut. Kita akan melihat anak-anak mereka, pendidikan mereka. Sebab itu kalau kita lihat Lembaga Zakat Selangor ini, apabila kita bangunkan blueprint pembangunan asnaf, kita tidak hanya melihat bantuan kebajikan saja. Yang mana bantuan seperti bantuan keuangan bulanan, bantuan sewa rumah dan sebagainya, kami juga melihat macam mana kami nak bangunkan keluarga ini supaya mereka boleh keluar daripada keluarga asnaf ataupun boleh keluar daripada status asnaf mereka. Dan mana setiap tahun antara 3,000 hingga 6,000 keluarga ini kami berjaya keluarkan mereka daripada kepungkur asnaf. Jadi kami melihat yang pertama adalah bantuan continuity bantuan tersebut ataupun sustainability of bantuan tersebut, yang mana bantuan itu berterusan dan bantuan itu tidak terhenti hanya kepada kebajikan. Kami juga melihat kepada pembangunan generasi pertama dalam bentuk usahawan ataupun mencarikan pekerjaan untuk mereka. Waktu yang sama kami juga melihat generasi kedua yang kami bangunkan, yang mana kami ada anak-anak yang kami bantu sama ada di universiti tempatan, di kolej tempatan, di institusi pengajian tempatan, juga di luar negara, yang mana apabila mereka ini keluar, yang kami di tempatan, di universiti tempatan dan kolej tempatan ini lebih daripada 10,000 yang kami taja sebelumnya, dan di luar negara lebih daripada 1,000 telah ditaja, dan setakat ini masih ada 600 di luar negara yang masih
belajar, dan kami harapkan mereka-mereka ini apabila mereka balik ke tanah air dan mereka-mereka yang belajar di universiti tempatan, apabila mereka keluar, mereka mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan, mereka akan dapat membantu keluarga mereka keluar daripada kemiskinan. Waktu ini sama usahawan yang kami bantu pada ketika ini ada 1,000 usahawan yang asnaf yang kami bantu di Selangor ini, yang mana kami menyelia dan memantau mereka melalui anak syarikat MAIS iaitu trust, dan kami menetapkan 100 hingga 200 usahawan ini akan keluar daripada usahawan asnaf dan menjadi pembayar zakat. Sebahagian daripada mereka telah menjadi pembayar zakat. Jadi kami melihat secara end-to-end pembangunan dan juga kebajikan mereka ini, dan tidak hanya one off. Dan apabila dibayar kepada lembaga zakat Selangor ini, kami dapat leveragekan, kami dapat menggunakan sepenuhnya dan diagihkan kepada semua golongan 8 asnaf yang ada dinyatakan seperti dalam Al-Quran, dan tidak hanya tertumpu kepada golongan tertentu ataupun asnaf-asnaf tertentu. Jadi amat penting untuk ditunaikan zakat itu kepada badan-badan yang dilantik oleh ulil amri, yang mana kita dapat menggunakan kumpulan wang tersebut bagi kebajikan keseluruhan asnaf yang 8. Terima kasih. Menarik Tuan Saiful Yazan M. Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Banyak lagi perkara yang mungkin kita boleh kongsikan lagi. Mungkin kita siapkan lagi dengan perbincangan yang lain, Tuan Saiful, ya. Tetapi masa yang ada pada hari ini itu sahaja. Terima kasih Lembaga Zakat Selangor sentiasa peduli, sentiasa cakna dan dekat dengan kelompok asnaf dan juga mereka yang memerlukan dalam jangka masa segera, dan keperluannya pelbagai. Ada memerlukan makanan, ada memerlukan bayaran sewa rumah, bayaran utiliti, ada yang ingin menghantar anak-anak belajar dan sebagainya. Sebenarnya luas asnaf yang ditentukan oleh agama itu, dan inilah yang diuruskan oleh Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih Tuan Saiful Yazan sekali lagi. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Lembaga Zakat Selangor peduli. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.